kongsikan pada anda semua pada hari ini. So hari ini fokus pembentangan pada hari ini adalah pada 4 perkara, iaitu pengisian program ataupun kita boleh panggil sebagai tentative. Selepas itu saya nak tunjuk juga slot mentor project. Okey, ini sekadar gambaran awal. Selepas itu nanti saya akan serahkan kepada Tuan Fakrul lah untuk slot project. Kemudian slot minda sihat dan juga akhir sekali slot mentor bestari. So benda-benda ni saya akan huraikan daripada setiap satunya lah. Okey. Baik, pertama kita tengok pada tentative. Okey, seperti yang kita semua sudah maklum, kita akan bermula pada 31 Julai pada hari Sabtu. Okey, saya highlightkan warna biru tu. Biru tu maknanya adalah tugas yang maknanya tim modul dan mungkin juga tim Terengganu juga akan orang kata akan terlibat secara langsung. Macam tu. So yang warna putih tu serta-serta orang sahaja. Okay, mungkin kita tak terlibat secara langsung ataupun siapa yang merupakan educator tinggi saja yang akan terlibat lah. Okay, jadi saya nak terus fokus kepada yang warna biru supaya lebih faham tentang ini. Pertamanya, selepas majlis perasmian akan ada sesi taklimat lah daripada perjalanan simposium. So iaitu saya akan bentangkan maksudnya apa yang akan berlaku dari segi jadual dan sebagainya daripada mula sampailah habis. Itu kepada peserta. Selepas itu saya akan serahkan kepada mungkin Tuan Fakrul lah. Saya rasa kita anggap sebagai ketua untuk bahagian projek, jadi saya anggap sebagai ketua penilai lah. Untuk taklimat berkenaan dengan projek, untuk maklumkan kepada peserta apa projek-projek yang perlu mereka lakukan. So selepas saja taklimat tersebut, peserta akan mula masuk ataupun mula berinteraksi di dalam Telegram. Yang ini maksudnya bermula saja pukul 12.30 tu semua mentor akan masuk dalam Telegram dan akan mula buat orientasi sesama peserta. Nak buat apa? Nak buat ice breaking ke apa ke, itu semua terpulang kepada mentor masing-masing. Berapa lama terpulang. Tetapi kita menetapkan pukul 2 kita dah boleh start dengan sesi pementoran yang pertama. Mentor yang pertama iaitu kita buat brainstorming. Maksudnya selepas katakanlah mungkin 12.30 sampai pukul 1 tu setengah jam je digunakan untuk buat ice breaking ke, sesi perkenalan ke, apa saja terpulang kepada mentor. Tak ada masalah. Nak buat 10 minit pun boleh, tak ada masalah, terpulang kepada mentor. Ini kita banyak lebihkan kepada orang kata banyak kita bagi kebebasan kuasa kepada mentor kumpulan masing-masing untuk macam mana nak laksanakan pementoran tersebut. Mana kita tak ada tetapkan ni kena habis, tak ada. Tak semestinya macam itulah. So pukul 2 macam tu kita anggaplah pukul 2 selepas Zohor kita akan mula dengan sesi brainstorming. So mana bila sesi brainstorming kita dah ada garis panduannya. Nanti saya akan tunjukkan macam manalah. Maknanya apa yang mentor perlu buat sekejap lagi. Sama juga selepas itu kita menjangkakan akan ada sesi untuk pendaftaran projek. Itu nanti mungkin ketua Cik Fakrul akan tetapkan pukul berapa nak keluarkan link. Contohnya link untuk daftarkan projek. Contoh macam tu. Sebab apa kita nak ada link tersebut? Untuk memudahkan kita nak make sure semuanya dalam dalam projek yang betul, bukan yang salah. Saya tengok juga kalau dekat bahagian chatting apa nama penuh MPR. MPR ni sebenarnya mentor project. Mentor project macam itulah. Itu yang pertama. Yang kedua kita sambung kepada hari Ahad. So Ahad tu the whole day, kalau ikut the whole day itulah waktu peserta untuk laksanakan projek. Maksudnya waktu itulah dia nak cari bahan, waktu itulah dia nak buat bahan, dia nak siapkan bahan dan sebagainya. Sebab tu kita ada masa yang saya tetapkan ini 10 pagi, 5 petang, 10 malam ni hanyalah sekadar orang kata on paper. Maksudnya kita mungkin okeylah kalau kita dah ada dia punya tapak, pada pukul 10 kita akan minta pelaporan. Maksudnya tugas mentor pukul 10 laporkan setakat pukul 10 dah apa bahannya, apa progres terkini.
Kumpulan saya mungkin sudah mula mencari bahan. Macam tu, bahan yang macam mana terpulang lah. Okay. So pukul 5 pula, sekali lagi mentor akan buat pelaporan. Sekarang ini status terkini kumpulan saya adalah sudah hampir 50% contoh. Bahan dah siap, tinggal nak pemurnian sahaja, contohlah macam tu. Sama juga dengan pukul 10 malam tu, memang apalah yang terkini. So maknanya pada 1 Ogos ni memang totally di Telegram saja. Tak ada aktiviti lain. Maknanya mentor ke peserta ke memang kerjanya akan melaksanakan projek. Maknanya daripada pagi sampai malam tu kita terpulang lah. Contohlah kalau daripada pukul 10 tu dah 100% siap, terpulang lah, tak ada masalah. So kita memang bagi kebebasan kepada peserta dan mentor untuk menentukan macam mana hasil pada perbincangan. Okay. So pada hari Isnin, oleh kerana pagi ada PDPR, okay, jadi maka Isnin tersilap sebenarnya, bukan pukul 10 pagi, pada pukul 2 petang sebenarnya, hari Isnin. Kita anggap pukul 2 petang tu adalah pelaporan perkembangan dan pukul 5 tu kita consider sebagai akhir. Maksudnya semua bahan dah siap, hantar saja. Mungkin hantar dari segi sinopsis, hantar dari segi bahan-bahan dokumentasi yang lain. Macam tu. So maknanya pada pukul 5 2 Ogos tu sepatutnya dah tak ada lagi orang kata urusan-urusan nak siapkan slide lah, nak siapkan bahan lah dan sebagainya. Kita consider diorang dah siap semualah dan mereka bersedia untuk pembentangan pada hari yang seterusnya. Macam itulah. Okey. Itu tentang, so maknanya slot yang pertama iaitu pementoran projek selesai pada hari Isnin. Lepas tu dah tak ada lagi dah. Tak ada pening-pening kepala lagi nak menilai dan sebagainya. Macam tu. Okay. So masuk 3 Ogos, kita barulah masuk kepada kita punya main simposium. Kita ada slot-slot yang tertentu. Okay. So pukul 2 kita mula dengan slot minda sihat lah. Kita panggil penceramah, kita ada moderator. Perincian ni kejap lagi saya bagi. Sekadar overall sajalah. Okay. Dan pukul 3 lah kita consider adanya pembentangan. Kita consider ada pembentangan selari. Maksudnya oleh kerana kita kena settlekan dalam masa 2 hari saja, nak tak nak 6 kumpulan sehari. Jadi mungkin untuk pihak projek saya mencadangkan kita buat pembentangan selari 3 kumpulan dengan satu kumpulan panel, 3 kumpulan lagi dengan panel yang kedua. Contohnya satu pembentangan ni dinilai oleh 4 orang panel contoh. So kita consider sebagai panel A dengan panel B. So panel A akan nilai kumpulan 1, 2, 3. Panel B akan nilai kumpulan 4, 5, 6. Contoh macam tu. Tapi kita buat dalam serentak pada masa ketika itulah. Itu cadangan saya lah. Tapi kalau ada cadangan yang lebih baik, lebih mudah lah. Pembentangan selari maknanya buat pada masa yang sama. Membentangkan tu pada waktu yang sama. Contoh pukul 3, kumpulan 1 dan kumpulan 4 bentang. Tetapi pada platform yang berbeza. Maksudnya Google Meet yang satu ni, kita akan buat dua Google Meet. Google Meet A, Google Meet B. Mereka bentang serentak pada waktu yang sama tetapi orang yang berbeza. Itu maksudnya selari tu. Okay. So mungkin selepas kumpulan 1 tu, kumpulan 2 pula yang akan buat. Contoh macam tu lah. Okay. Dia consider macam ni. Kalau kita guna yang macam Zoom, dia ada breakout room kan. So yang kumpulan 1, 2, 3 akan masuk breakout room yang pertama, kumpulan 4, 5, 6 akan masuk breakout yang kedua. Itu kalau kita guna Zoom lah. Kalau guna lain itu kita akan consider lain lah cara dia. Itu yang saya nak terangkan kepada anda semua. Okay. So maknanya pukul 3 sampai pukul 4 tu kita memang tak kacau. Kita memang diperuntukkan untuk projek sahaja. Maknanya diorang akan bentang. Habis diorang bentang, diorang boleh keluar lah, tak ada masalah. Akan diteruskan dengan kumpulan-kumpulan lain pula macam tu. Okay. Petang bermula pukul 4 sampai pukul 10, waktu tu bebas terpulang. Kita akan masuk dengan pementoran Bestari yang mana kita, kalau MFS ni kod dia MFS lah, mana mentor facilitator maksudnya, tapi kita
gunakan ayat yang lebih cantik, Mentor Bistari, yang mana kita akan mengajar student kita, peserta kita tentang kemahiran-kemahiran dalam PRS Bistari. Saya dah kod kat situlah apa kemahiran-kemahiran yang kita akan sentuh. Semuanya kita akan buat di Telegram. Cara dia sama macam kita buat mentor project, bezanya mentor project fokus pada project saja. Tetapi untuk yang mentor Bistari ni memang kita sudah sediakan modul yang mana mentor-mentor just follow je. Follow je, mana kita dah ada A, B, C, apa langkah-langkah nak buat, apa kita nak cover dan sebagainya, kita dah sediakan, tinggal follow saja. Ataupun mungkin ada yang mentor yang kreatif sikit, dia bahan tu kita dah bagi, kita akan bagi nanti bahan dalam bentuk Word. Tinggal kalau kata rajin buat slide sendiri, copy paste bahan tu masukkan dalam bentuk slide. Contoh macam tu pun boleh, tak ada masalah. Semuanya bergantung kepada mentor tersebut. Okay, so Selasa macam ni dia punya tu. Sama juga pada hari Rabu, sama. Kita just copy balik apa yang kita dah buat hari Selasa tu pada hari Rabu. Bezanya adalah dia punya perjalanan tu untuk yang hari Rabu orang yang berbeza lah pula. Okay, pembentang pun yang berbeza dan yang mentor Bistari pun berbeza. Bukan berbeza lah, maksudnya slot yang seterusnya macam tu. Okay, dan hari terakhir kita akan ada sesi refleksi, okay, dan juga kita ada majlis penutup. Penutup dijangkakan pada waktu petang lah sebab mengambil kira kita buat pada hari Khamis, begitulah, macam tu. Okay, so ini pengisian dari segi tentatif dia. Okay, dari segi tentatif apa yang akan berlaku pada simposium tersebut. Okay, so sekarang ni saya akan masuk kepada slot mentor project. Okay, di pihak Selangor, saya dah sediakan nama-nama mentor dan ataupun facilitator yang akan tu lah. Nama ni tak kekal, maksudnya mungkin kita akan ubah lagi, mungkin ada perubahan dan sebagainya lah. Sebab kita ada 12 kumpulan, bermaksud saya dah letakkan setiap kumpulan seorang wakil daripada Selangor. Okay, so nanti partner daripada Terengganu lah, 12 orang juga macam tu. Okay, iaitu saya serahkan kepada Cikgu Fakrul lah untuk menentukan siapakah orang-orangnya, macam tu. Okay, baik, saya dimaklumkan satu kumpulan ada 10 orang peserta. Okay, daripada 10 orang peserta tu nanti kita boleh, nanti itu pandai-pandai sendiri antara mentor dalam kumpulan nak bahagikan 5 orang. Dia nak pantau ataupun nak nilai berapa orang. 5 orang yang pertama, 5 orang yang seterusnya, siapa itu terpulang. Mana dalam kumpulan nanti dapat 10 orang, so antara mentor lah yang akan menentukan dia nak nilai siapa. Okay, jangan sampai gaduh lah, itu je lah, aku nak ni, janganlah pula macam tu. Maksudnya boleh sesama bincang sesama sendiri. Nak yang ini dia, ni pula, macam tu, tak ada masalah. Okay, sebab dari segi pelaporan progress mentee ataupun peserta, kita base on senarai nama. InsyaAllah saya akan mudahkan pihak mentor untuk membuat pelaporan dengan menetapkan, kalau boleh nanti setiap peserta kita akan ada satu kod nama, ID peserta lah kita panggil. Okay, maknanya contoh kalau nama dia Ali bin Abu, dia mungkin kod dia ialah contohnya PRS 123. So maknanya bila setiap kali kita mengisi pelaporan, kita hanya tulis kita akan tulis nama, nombor kod ID saja. Macam tu. Apa tu? Siapa tadi ada message tu? Okay. Yeah, sorry. Buat kerja waktu malam macam tu lah, terlupa TI tu. Okay. Ya, Cikgu Ahina, sorry Okay, macam tu. So begitulah nanti dia punya perjalanannya. Maksudnya untuk pementoran yang projek, kita akan buat penilaian kepada peserta. Okay. Itu cadangan saya lah, tapi kalau nanti Cik Fakrul kata tak perlu, ada yang cara lain, saya serahkan. Tapi secara asasnya macam tu. Maksudnya nantilah. Okay. Baik. Okay. So apa yang perlu dibuat? Perincian dia.
Okay, perincian dia. Okay, untuk yang pertama macam tadilah saya kan kita dah buat ada ikut kod MPR 1 sesi brainstorming, betul ada pendaftaran projek. So ini adalah aktiviti-aktiviti yang mana mentor akan laksanakan. Maksudnya pada waktu brainstorming, mentor antaranya adalah untuk meminta pelajar pilih projek, cadangkan bahan, cadangkan sumber dan sebagainya macam yang saya tulis ni lah. Maknanya dalam tempoh MPR 1 tu buat aktiviti ni tak ada masalah, settle. Masuk yang MPR 2 buat aktiviti yang saya dah nyatakan. Macam tu. Okay. Bila masuk yang MPR ketiga, iaitu kita nak perkembangan 20%, kita nak mentor laporkan perkembangan terkini kumpulan masing-masing macam mana. Dalam masa yang sama, peserta sebelum mentor nak laporkan kepada pihak urus setia, mestilah peserta bentang dulu, okey kami dah siap ini, kami dah siap ni, barulah mentor boleh buat pelaporan, betul? Macam tu lah, sama je. Ada soalan ni. Apa ni? Ahad bagi kumpulan A, dia orang tak perlu masuk kelas PDR sebab tengok start pukul 10. Okey. Sebab di atas tu, kalau ikut atas pukul pagi tu, yang itu tu lah, kita nak minta izin lah untuk sehari tu je. Untuk mungkin lah. Itu kita akan cuba minta pihak sebenarnya kementerian boleh kot untuk buat pelepasan untuk waktu pagi tu saja. Okay, yang itu kita akan tanya pandangan yang JPN lah macam mana. Okay. Sebab itu di luar bidang kuasa kami lah macam ni. Okay. Okay. Seterusnya sama jugalah sampailah ke MPR 7 adanya pelaporan dan pendokumentasian. So maknanya ini skala garis panduan adalah perincian, maknanya cikgu-cikgu tahu, mentor-mentor tahu, okey bila sampai MPR 1 kena buat apa. Dah tahu dah nak buat apa. Bila sampai MPR 7 nak buat apa dah. Dah tahu dah. So tak perlu tunggu arahan daripada pihak urus setia lagi dah. Sebab kita dah tahu ini aktiviti apa yang perlu dilaksanakan oleh mentor tersebut. Okey. Okey. So ingat kat tadi, selesai untuk pementoran projek. Mana kita fokus pada projek. Okay. So sekarang ini kita pergi pada slot yang utama kan. Kita ada tadi kan slot yang pertama bermula hari Selasa, 3 hari bulan tu. So kita ada minda sihat, iaitu tajuk dia tajuk ni kita boleh bincang lagi, tak ada masalah. Kita boleh tukar. Contohnya diriku begitu bahagia. Okay, style konsep slot minda sihat. Okay, 2 minda sihat punya slot ni adalah kita buat santai didik hibur. Maksudnya kita buat macam ala-ala forum macam tu, tetapi kita jemputlah siapa yang person yang mungkin pada pandangan kita memang bagus dan memang kita bersesuai dengan tajuk yang kita nak bagi tu. Tak kisahlah sama ada kita nak jemput orang luar ataupun GBK sendiri di Terengganu atau Selangor yang berminat untuk untuk buat sharing. Pun tak ada masalah. Yang itu saya nak minta tolong bantuan semua untuk kita fikir sama-sama. Nak cadangkan siapa, contohlah. Contoh yang okay. So saya letak ada seorang moderator daripada mentor dan seorang lagi co-moderator daripada budak PRS sendiri yang jadi peserta. Okay. Dan saya punya pandangan untuk lebih mudah interaksi, contohnya moderator adalah Cikgu Fatihah. So nanti dia akan ambil pick budak dia lah dalam kumpulan dia sendiri, yang mana dia selesa untuk berbicara, yang mungkin aktif, yang memang kalau berkata-kata tu kita nampaklah ketokohan dia dan sebagainya, untuk menjadi co-moderator. So kita nampaklah nanti dalam tu dia ala-ala forum, tapi dalam masa yang sama dia santailah. Ada pengisian daripada penceramah, dalam masa yang sama mungkin co-moderator daripada PRS nak berkongsi pengalaman, nak berkongsi cerita dan sebagainya, untuk nak bertanya soalan dan sebagainya, macam itulah. Okay. So slot yang pertama iaitu minda sihat untuk yang pertama ni begitu. Dan fokusnya pada pengurusan dan juga keterampilan diri remaja lah sebenarnya. Fokus dia sama dengan orang kata lebih dekat dengan budak itu sendiri. Okay. Dan kita menggunakan dalam masa 1 jam je, tak lama, 1 jam je. Okay. Kita boleh buat, tak ada masalah. Kalau kurang pun okay, tak ada masalah. Mungkin nak 45 minit, 50 minit ke, terpulang kepada macam mana pengendalian tu nanti. Okay. Sama juga dengan yang kedua, okay, my dream board. Cuma yang ini dalam fikiran saya lah. Okay, kalau contoh penceramahnya ada cadangan orang lain, saya mengalu-alukan. Tak ada masalah. Sebab ini saya melihat, sebab contohnya macam Cikgu Leni, dia memang
orang kata bukanlah pakar, maksudnya memang dia tahu macam mana nak menyampaikan modul tersebut. So saya cadangkan dia lah, kalau ada orang yang lain lebih bagus. So tak adalah kita perlu cari orang luar. Kalau kata ada yang lebih baik lagi, boleh cadangkan, tak ada masalah. Saya terbuka maksudnya kat situ lah. So sama juga macam yang slot yang pertama, kita guna pakai model dan konsep yang sama juga. Macam tu. Okay? Baik, faham setakat ini? Okay. Baik, tadi slot minda sihat. Okay, bila masuk minda sihat, dia macam ada kelas lah, macam seolah-olah ada kelas. Kelas yang ada 1 jam saja macam tu. Okay, so selepas slot minda sihat tu kan, selepas itu kan ada pembentangan bersama dengan kumpulan-kumpulan. Maksud macam tu lah. Okay, so selepas itu petang, selepas bentangan barulah kita masuk kepada slot mentor Bistari, iaitu MFS tadi. Okay, kat sinilah dia kita totally buat dalam Telegram. Yang mana kita adalah tajuk-tajuk yang kita dah cover. Contohnya macam tajuk MFS 1 adalah kemahiran facilitator ya. Kita fokus kepada asas facilitator, peranan, itu fokus kita lah. Okay. Dan orang kata berapa lama nak buat benda tu terpulang. Contohnya untuk MFS 1 ni nak buat dalam masa setengah jam saja. Buat, tak ada masalah. Nak buat 10 minit saja pun boleh, tak ada masalah. Bergantung kepada mentor tu sendiri. Maksudnya mentor sendiri tahu macam mana, apa nak buat berapa lama dan macam mana keadaan budaknya. Kita serahkan 100% kepada student. Okay, so maknanya dia tempoh 4 hingga 10 tu buatlah apa yang nak. Macam tu. Okay, cuma untuk pada 3 Ogos kita ada 2 slot, iaitu slot yang pertama MFS 1 dan MFS 2. So maknanya kalau gabung dua-dua tu, kita rasa memang tak ada masalah nak buat daripada pukul 4 sampai 10. Terpulanglah mungkin nak buat MFS 1 ni dalam masa 1 jam. Lepas tu rehat, katalah mula pukul 7. Contohlah 7 sampai 8. Lepas tu rehat. Lepas tu kita nak sambung pukul 9 sampai 10 pula. Boleh, tak ada masalah untuk MFS 2 pula. Contoh macam tu. Tak ada masalah. Nak cover kedua-dua topik dalam satu masa yang sama pun boleh, tak ada masalah. Semuanya bergantung kepada mentor. Asalkan dia faham dan dia tahu nak buat macam mana, nak kontrol kumpulan tu macam mana. Okay, so ini perincian slot lah. Maksudnya bila saya buat macam ni, memang kita dah sediakan bahan dia. Contohnya bahan yang macam ni lah. Ni apa tajuk aktiviti dia, objektif dia apa dia, macam mana kita nak apa refleksi daripada aktiviti tersebut. Okay, langkah-langkah macam mana nak laksanakan aktiviti tersebut, semuanya telah pun diberikan. Tinggal follow saja, tinggal mentor-mentor ni faham dan buat. Okay, kat sini saya hanya tunjukkan orang kata perincian macam ni saja. Tetapi nanti kita akan bagi satu buku modul lah, macam satu buku modul yang mana kita ada sertakan juga bahan rangsangan ataupun bahan sokongan untuk cikgu-cikgu ataupun mentor-mentor gunakan untuk memahamkan lagi peserta. Mungkin ada slide itu buat sendirilah kalau nak buat slide, tapi contohnya kita ada bagilah kalau apa ciri-ciri facilitator yang bagus, etika dia, so macam mana dia nak menerangkan kepada peserta, kita sediakan bahan-bahan tersebut. Macam tu. Okay. Tapi kalau nak buat lebih interaktif, kita minta budak yang nak carikan, dapatkan dan kongsikan, terpulang boleh. Macam-macam cara cikgu-cikgu boleh buat sekarang ni. Tak semestinya berpandukan kepada one way communication saja, tak. Mungkin nak buat interaktif lagi, cikgu nak tunjuk video ke, mentor nak tunjukkan, nak buat game secara online, nak guna Kahoot, nak guna quizzes dan sebagainya, terpulang, tak ada masalah. Semuanya bergantung kepada mentor. Sebab tu kita bagi modul dengan tu awal supaya mentor boleh study dan buat preparation untuk laksanakan pementoran ini. Contoh macam tu. Okay, so yang kedua kita ada 2 aktiviti, slot kedua kita ada 2 aktiviti. Okay, samalah kita macam mana pasal kumpulan, dia semuanya berkisarkan kepada tajuk yang kita dah bentangkan, yang kita dah tentukan. Macam tu. Okay, semua bahan dah ada. Tinggal nak digunakan atau tidak digunakan sahaja. Semua kita dah bagi, nanti akan dapat. Semua mentor akan dapat macam tu lah. Okay, ni berkaitan dengan slot pementor Bistari. Macam itulah. Okay, so itu saja untuk saya. Macam mana saya nak menyampaikan bahawa bahan semua tu dah ada,
tinggal nak dimurnikan lagi dan kita akan bukukan insya-Allah, yang mana kita akan bagi kepada setiap mentor yang terlibat. So nanti apa yang mentor buat ialah mentor hanya perlu study dan laksanakan sahaja. Jangan risau, kan kita akan ada satu lagi program iaitu bengkel pementoran tu kan. So kat situ kita akan kita akan jelaskan lagi dengan lebih lanjut dan kita cuba buat simulasi juga. So PIC yang kita dah tetapkan, saya dah cetakkan contohnya macam ni kan, macam untuk yang tajuk MFS 4 keterampilan diri kan, Cikgu Fatihah, Cikgu Azwani, Cikgu Kai ni yang akan menjadi PIC untuk sesi pementoran kepada mentor-mentor nanti. So mereka akan tunjukkanlah macam mana cara dia nak laksanakan tu macam mana dan sebagainya, macam itulah. So mereka akan jadi PIC yang akan memudah carakan dan mereka akan jadi fasil lah untuk cikgu-cikgu yang akan jadi mentor. Kita bayangkan yang sekarang ni cikgu-cikgu adalah peserta, yang PIC ni adalah mentor anda masing-masing. Macam itulah. So kita boleh terapkan apa yang kita pelajari kepada peserta-peserta kita pula nanti. Okay, so itu saja daripada saya untuk dari segi cadangan pengisian modul serta orang kata apa, perkara-perkara yang berkaitan dengan pengisian tadilah. Okay, saya serahkan kembali kepada pengacara majlis, silakan. Okey, terima kasih banyak diucapkan kepada Cikgu Hasnan atas pembentangan. Saya rasa sangat terperinci ya. Cumanya kita tak nampak nak tengok paparan, satu paparan sahaja. Tapi tak apalah, bila kita online memanglah gini kan. Kalau dapat tengok satu paparan, semua duduk dalam tu baru kita nampak. Tak apa untuk permulaan ni. Terima kasih banyak dan terus sahaja kita dengarkan bersama perkongsian untuk pemurnian. Kita nak synchronize antara modul daripada Selangor dengan daripada pihak Terengganu. Silakan Cikgu Fakrul. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Cikgu Ana sebagai pengurusi majlis kita pada petang ini. Semualah rakan-rakan saya daripada GBK daripada Terengganu dan juga daripada Selangor. Jadi insya-Allah pada petang ini saya akan bentangkanlah beberapa perkara di peringkat negeri Terengganu dan nanti kita akan sinkronis lah di antara bahan yang kita ada dengan bahan yang telah diperincikan oleh Cikgu Hasnan tadi. Dan izinkan saya untuk bentangkan slide. Boleh nampak ke? Boleh? Okey. Sedang. Boleh. Okey, baik. Okey, ada 3 perkara lah yang saya akan bentangkan, iaitu yang pertama ialah tentang jawatankuasa pelaksana, kemudian senarai mentor dan yang ketiga ialah cadangan projek lah untuk simposium PRS Bestari kita. Okey, ini sekali lalu je lah sebab di peringkat kita di Terengganu kita dah jelas. Mungkin ini sebagai perkongsian di peringkat rakan-rakan daripada Selangor. Okey, ini yang kita fokuskan ialah jawatankuasa pelaksana lah di peringkat kita. Yang induk tu kita serah kepada jabatan lah untuk jadi maaf Cikgu Fakrul. Ya. Cikgu klik dekat slide, reading slide pun boleh juga. Reading view sebelah yang slide show. Bawah. Reading view kan Sebelah slide show. Ke kanan lagi. Tak jumpa. Ikon buku tu. Ikon buku. Ikon buku. Reading. Ikon buku. Ni. Tu. Okay. Terima kasih. Okey, baik. Okey, untuk koordinator program dan pengurusan acara, pertama saya lah Cikgu Fakrul dan juga Cikgu Wan Faridah. InsyaAllah kita akan cover tentang pertamanya merangka konsep awal program, kemudian memastikan program berjalan dengan lancar, kemudian menyedia pengurusi majlis untuk majlis perasmian pembukaan, penutup dan moderator bagi setiap slot utama dan slot pembentangan lah, slot pembentangan yang sidang selari punya. Kemudian melaksanakan apa-apa yang difikirkan perlu. Kemudian untuk modul dan latihan, di sini kita letak Cikgu Hasnah lah sebagai wakil daripada Selangor. Kemudian di peringkat kitanya ialah Cikgu Rohana Sa'rani
Ini insya-Allah akan bersama-samalah dengan Cikgu Hasnan untuk kita tengok pada skop tugas lah, menyediakan modul untuk simposium PRS. Yang ni saya rasa dah selesai lah di peringkat Cikgu Hasnan tadi. Kemudian memberi latihan pementoran pada barisan mentor yang dilantik. Ini insya-Allah yang kita akan laksanakan selepas daripada ini. Kemudian memastikan mentor melaksanakan pementoran kumpulan berlandaskan modul yang telah disediakan, dan yang keempat ialah melaksanakan apa-apa yang difikirkan perlulah. Okey, kemudian untuk koordinator promosi pengurusan medium dan teknikal, insya-Allah akan dijalankan oleh Cikgu Kamaruzzaman dan juga Cikgu Hishamuddin. Okey, Cikgu Ismihan saya tengok delete tadi Sepatutnya Cikgu Ismihan ni di bahagian mentor lah. Okey. Jadi skop tugas dia ialah menyediakan bahan poster bagi tujuan sebaran dan promosi program, mengurus medium yang sesuai untuk tujuan pelaksanaan program atas talian. Jadi yang ni pun saya rasa banyak telah selesai lah daripada cadangan-cadangan daripada Cikgu Hasnan tadi. Kemudian mengurus lia segala hal yang berkaitan dengan urusan technical program dan melaksanakan apa-apa yang dipikirkan perlu. Kemudian untuk koordinator pengurusan projek dan penjurian, insya-Allah akan diusahakan oleh Cikgu Fauziah dan juga Cikgu Rosli. Okey, skop tugas dia mengurus selia perjalanan projek khas peserta dari mula sehingga akhir, mengurus selia segala hal yang berkaitan dengan penjurian projek peserta dan melaksanakan apa-apa yang difikirkan perlu. Okey, saya bagi skop tugas yang umum lah, mana apa saja yang terangkum di dalamnya, saya kira cikgu-cikgu dia fahamlah apakah keperluan-keperluannya. Okey, baik. Seterusnya ialah koordinator dokumentasi program. Ini akan diusahakan oleh Cikgu Wan Nazilah dan juga Cikgu Azwani ya. Jadi untuk memastikan setiap slot yang berlangsung itu didokumentasikan, kemudian menyediakan montaj akhir program dan memastikan segala bahan dokumentasi projek khas dihantar oleh peserta untuk didokumentkan. Untuk akhirnya kita jadikan sebuah buku modul lah untuk pelaksanaan program simposium PRS kebangsaan tahap Lestari. Okey, dan seterusnya ialah koordinator pengurusan dan kawalan peserta. InsyaAllah akan diusahakan oleh Cikgu Razali bin Abdullah dan juga guru pengiring bagi setiap negeri. Dan skop tugasnya ialah mewujudkan grup WhatsApp ataupun Telegram lah untuk tujuan pengurusan dan penyaluran sebarang maklumat program sebelum, semasa dan selepas program, dan memastikan peserta sentiasa mengikuti slot yang telah disusun atur dan tahap disiplinnya terkawal lah. Okey, tapi secara asasnya di sini banyaknya akan dimainkan peranannya oleh mentor setiap kumpulan lah. Okey. Dan melaksanakan apa-apa yang difikirkan perlu, dan terusnya ialah koordinator pendaftaran, sijil dan cenderahati. Okay, ini akan diusahakan oleh Cikgu Nur Zuriana dan juga Cikgu Siti Fatimah. Okay, menyediakan link pendaftaran dan memastikan semua peserta didaftarkan awal, menyediakan sijil program kepada semua peserta dan urustia, menyediakan cenderahati program lah, ini jika ada lah. Okay, dan melaksanakan apa-apa yang difikirkan perlu. Okey, baik. Saya kira itu sebagai satu makluman lah di peringkat semualah ahli mesyuarat kita yang ada pada petang ini. Kemudian seterusnya kita pergi kepada senarai mentor di peringkat negeri Terengganu. Jadi kita akan ada 13 orang untuk mentor kita. Ketua mentor kita lantik Cikgu Rohana Sa'rani lah. Ini yang akan banyak berurusan lah dengan Cikgu Hasnan untuk berkaitan dengan modul. Kemudian kita ada Cikgu Khadijah daripada Dungun, kemudian Cikgu Rosliza. Kita letak di sini daerah Cikgu Hasnan kita letak daerah, kita tak letak sekolah lah. Untuk ini sebagai kita nak lihat dari sudut semua daerah itu terlibat lah. Kemudian Cikgu Rosliza, Cikgu Siti Nur Khairiah daripada Kemaman, Cikgu Nur Azimah daripada Setiu, Cikgu Sarimah daripada Marang, Cikgu Samila daripada Marang, Cikgu Rosnita daripada Marang, Cikgu Rosnani daripada Kuala Nerus, Cikgu Hasni daripada Hulu Terengganu, Cikgu Cik Fatimah daripada Hulu Terengganu, Cikgu Nur Raziah daripada Kuala Terengganu dan Cikgu Ismihan daripada Besut. Baik, nanti kita akan combinekanlah dengan senarai mentor yang telah disediakan oleh pihak negeri Terengganu lah, negeri Selangor. Okey, baik.
Kemudian kita beralih kepada skop tugas mentor lah, menjalani bengkel pementoran untuk tujuan pengendalian latihan dalam kumpulan yang lebih efektif. InsyaAllah ini akan dijalankan oleh Cikgu Hasnan dan tim. Kemudian memastikan pementoran berlaku mengikut modul yang telah ditetapkan secara asasnya, dan dari sudut pelaksanaan itu pelbagailah bagaimana yang telah diterangkan oleh Cikgu Hasnan tadi. Kemudian untuk memberi markah untuk penglibatan individu sebagaimana yang telah kita bincangkan, iaitu 30 markah maksimum. Memantau perkembangan potensi setiap ahli kumpulan dalam setiap slot lah, maknanya perjalanan potensi yang adalah setiap slot kita, ahli dari setiap slot kita. Kemudian memastikan kejelikitan sesama peserta dan mentor berada di tahap yang tinggi dan melaksanakan apa-apa yang difikirkan perlu. Okey, baik. Seterusnya ialah untuk projek khas. Kami di peringkat negeri Terengganu, ini yang telah kita bincangkanlah sebagai cadangannya. Kita ada 4 perkara lah untuk yang perlu dilaksanakan oleh peserta, dan juga 4 item lah untuk kita nilai. Yang pertama ialah video kreatif yang berdurasi dari 2 hingga 3 minit. Okey, dan untuk agihan pemarkahannya ialah sebanyak 30 markah. Kemudian untuk presentation sebanyak 20 markah. Kemudian untuk poster infografik sebanyak 10 markah. Dan juga yang keempat ialah pelaporan projek sebanyak 10 markah. Okey, ini yang telah dipersetujui di peringkat kami lah untuk negeri Terengganu. Jadi mungkin kita boleh bincangkan jika ada keperluan lah untuk kita alignment dari sudut projek dan juga pemarkahan. Okey, seterusnya, ini cadangan tajuk bagi projek PRS Bestari. Kita ada 6 tajuk, dan 6 tajuk ini sebenarnya kita telah merujuk kepada modul minda sihat kebangsaan lah. Itu yang pertama, kawal marah teknik 3B. Ini untuk kumpulan 1 dan 2. Yang kedua ialah tangani stres 10B untuk kumpulan 3 dan 4. Kemudian yang ketiga ialah teknik relaksasi untuk kumpulan 5 dan 6. Kemudian untuk yang keempat, tajuk berfikir secara positif untuk kumpulan 7 dan 8. Yang kelima, tajuknya ialah harga diri untuk kumpulan 9 dan 10. Dan yang keenam ialah asertif diri ataupun tegas diri untuk kumpulan 11 dan 12. Ini tema kita berasaskan tema minda sihat lah. Okey. Baik. Seterusnya ini kita punya kita katakan sinopsis untuk video kreatif PRS Bestari. Ini cadangan kita lah. Ini pun masih boleh kita perhalusi. Itu dia peserta masukkanlah tajuk video dan durasi berapa. Kemudian dia akan buat sedikit sinopsis lah kepada video yang telah disediakan. Jadi dia punya format ialah ringkasan menggunakan apa tu, saya pun tak nampak. Jenis font Arial lah, saiz tulisan 12 dan juga single spacing . Okey. Dan okey, ini dia punya borang pengesahan kumpulan lah untuk projek. Okey, ini borang cadangan yang kita sediakan lah. Okay, nama kumpulan, kemudian ahli kumpulan, kemudian disahkan oleh mentor 1 dan juga mentor 2. Okey. Baik. Okey, itu sajalah untuk presentation di peringkat kami. Jadi saya bukalah jika ada apa-apa yang boleh kita bincangkan. Silakan. Apa tu, saya just nak tanya, maknanya dari segi yang borang-borang tu akan dibuat dalam bentuk online ke atau dalam bentuk macam saya tengok tadi dia macam bentuk borang tu memang borang macam borang fizikal ke macam mana? Mungkin boleh respon sikit Kak Nah. Okey. Itu yang secara fizikal nak buat hampir lebih kurang macam tu.
kita buat, pelajar boleh hantar direct pada satu drive yang kita bagi link dia, ataupun kalau nak buat dalam bentuk Google Form pun boleh, tak ada masalah. Atau mungkin ada cadangan lebih baik lagi pun okey juga, sebab kalau borang fizikal, kita nak hasil apa yang diorang buat, mentor 1 dan mentor 2 maksudnya memantau hasil kerja. Itu pada pandangan Kak Ana lah. Tetapi kalau rasa terus sahaja buat dalam Google Form, kalau buat dalam Google Form pun terpulang juga. Boleh juga. Tak ada masalah. Kita boleh, kalau buat Google Form, maknanya kita kena ada penjanaan tu terus lah. Maknanya bila dia submit je, boleh terus masuk dalam drive dalam bentuk PDF terus macam tu. Mana itu memang menyenangkan kerja kita lah dengan lebih mudah lagi. Kalau kata nak buat dalam bentuk borang dahulu, betul kita share, kita forward sahaja, lepas tu diorang kena download, diorang kena tarik balik pun boleh, tak ada masalah. Cuma dari segi kena ada pemantauan yang rapi lah. Maksudnya tak sampai borang tu hilang ataupun kena 2-3 kali kerja nak kena buat balik, macam tu lah. Kalau nak senang kerja, saya nampak lah yang paling mudah sekali ni kita memang sediakan Google Form. Semua yang kita buat, yang pementoran ke apa, kita buat guna Google Form. Kita dah setting siap-siap dengan AutoCAD ke Document Studio ke apa, supaya di pihak kita pun dari segi pendokumentasian pun dah mudah. Dah tak perlu lagi kita nak kena simpan, sebab benda tu dah auto dalam tu lah. Itu pandangan saya. Boleh juga. Saya yang paling saya nampak ialah Cikgu Hasnan, kalau nak dokumen tu siap nampak semua group hantar tu, duduk dalam classroom je dalam kepala saya ni. Dalam classroom, duduk dalam classroom yang paling nampak sekali dokumen tu tersusun akan sampai. Itu je yang saya nampak, cikgu. Kemudian katakanlah macam dia buat video kan, dia bagi link je kodnya kan, dia bagi link je. Jadi tak ada berat, cuma kita nak tengok masa nak penjurian, juri yang nak tengok tu, dia klik je. Dia klik je video tu akan sampai dekat channel hak dia tu. Gitu. Yang saya nampak. Lepas tu bahagian penjurian juga boleh lebih terus bersama-sama dengan juri-juri yang lain untuk pemberian markah. Yang saya nampak lah. Mungkin boleh dibincangkan lagi lah. Boleh, tak ada masalah. Itu pun antara salah satu cara yang lebih mudah. Tak ada masalah, boleh je. Maksudnya kalau dalam classroom tu ada 12 kumpulan sahaja, hanya satu ketua sahaja ke macam mana? Kan? Sebab dia satu kumpulan 10 orang. Kita ada 12 kumpulan. Classroom, sebab yang sekarang ni diorang bekerja dalam tim, bukan seorang-seorang individu. Kan? Betul. Kadang-kadang terfikir guys, nanti nak bina classroom dalam bentuk hanya ada 12 sahaja ke? Macam tu. Tak praktikal, nanti terlampau banyak kumpulan. Dia lebih baik kalau kita buat satu Google Classroom yang semua orang, mana 120 orang budak tu masuk dalam tu, termasuk dengan kita-kita juga. Kita sebagai teachers lah. Budak-budak tu kan jadi sebagai peserta lah. Cuma nanti bahagian teachers dia kena memantau lah. Macam tu. Itu je. Tapi kita guru pun tak ramai, tak apa. Dia memang guru maksimum 100, tak ada masalah. Budak boleh lebih kan, tak ada masalah. Boleh boleh lebih. Mungkin salah satu tugasan yang mula-mula sekali tu ialah mungkin dia sendiri boleh untuk yang tugasan individu yang pertama, mungkin diorang cerita tentang diri dia sendiri dekat dalam satu borang, ataupun dia buat poster infografik tentang diri dia dan impian dia sebagai PRS Bestari. Contohnya. Kemudian masing-masing kena submit yang pertama yang tu. Kemudian barulah yang tugasan kumpulan je lah lagi. Macam tu je. Boleh. Nak bagi dia ada rasa pengalaman. Kalau mungkin ada yang tak pernah guna, tapi kebanyakan PRS rasanya yang dah sampai peringkat kebangsaan ni dah
dah lali dah pun rasanya menggunakan classroom ni. Kita jangka macam tu, tapi masing-masing kita mentor ni pun kena explore bimbing. juga. Explore lah. Betul. Betul. Macam tu. Boleh, tak ada masalah yang tu. Lepas tu kita nak tetapkan teruskan macam mana ni? Maksudnya tetapkan apa tu? Nak tetapkan terus buat classroom ke? Saya tak ada masalah, memang kalau bab classroom tu dah memang saya lah dulu yang memulakannya. Ya, betul. Saya tanya betul. yang lain-lain lah. Yang nak tanya yang lain. Ana cakap nak buat classroom tu, saya dah tahu dah nak buat apa dah. Saya pun dapat juga sebab saya Cuma belajar yang lain ni, cikgu-cikgu lain ni menuntut okey dengan tak? Cikgu Hasnan. Memanglah saya nampak classroom tu macam mana tersusunnya classroom tu. Cuma dari segi JU lain lah, kalau boleh respon. Silakan tuan-tuan, kalau ada apa-apa bagi tahu je. Kita bincang nak beranak ni. Yang mana yang lebih praktikal lah. Silakan. Cikgu Nurul Huda kat tangan tu. Silakan. Setuju. GC pun okey. Google Classroom pun okey. Boleh tu. Boleh je nanti, sebab kalau macam tu kan, saya cuba fikirkan dia punya format yang lebih mudah untuk kesemua. Macam yang kita buat, contoh macam saya buat yang sekarang ni kan, yang untuk model yang Paris muda, bongsu tu, boleh je kita guna yang itu. Tak ada masalah, boleh juga. Okay, boleh guna yang itu. Dari segi pementorannya, cuma maknanya kita kena buat dua. Kena buat Google Classroom ni dua. Satu untuk yang main ni semua termasuk semua peserta. Dan satu lagi tu memang kena buat untuk mentor saja. Mentor saja. Sebabnya dekat GC mentor tu akan ada bahan-bahan yang memang khas untuk mentor saja yang akan boleh akses. Contohnya macam borang pelaporan, borang itu. Okey, itu satu perkara. Tapi dalam masa yang sama juga kita kena consider juga yang ada juga yang kata yang tak mahir. Tak mahir tu. Okey, tu pun satu perkara yang kita kena consider juga. Okey, untuk yang tak mahir tu. Sebab saya tak sure sejauh mana mahirnya dan tak mahirnya cikgu-cikgu, mentor-mentor kita ni. Sebab penting juga untuk cikgu-cikgu mahir. Tapi kalau ikut pandangan saya, kalau sekadar untuk yang mentor ni, kalau tak ada GC pun tak ada masalah. Sebab saya lebih suka kita gunakan untuk mentor punya pelaporan ke apa, kita boleh guna MyLink je. So kita dah siap-siap benda tu, nanti mentor hanya perlu klik dan isi. Sama juga dengan macam student, kita kena ada GC sebab mereka kena hantar. Mereka kena hantar something, bahan diorang, laporan dokumentasi diorang tu memang kita nak berpusat. Kalau boleh dihantar-hantar kat situ je, jangan hantar kat tempat lain. Macam tu. Itu yang saya nampak lah. Okay. Paling tidak pun dia punya folder tu pun, kalau pun dia tak hantar dalam GC, tapi kita dah boleh buat satu folder khas untuk diorang hantar bahan lah, kita just bagi link untuk masuk je macam tu pun boleh, tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah macam tu. Mana satu jadinya nak buat classroom ataupun bagi link sahaja file yang kalau nak bagi link pun boleh juga, cuma kita kena ada satu platform yang memudahkan budak dan kita untuk akses. Macam kita buat Google Site lah. Macam tu juga, paling tidak Google pun Site, kita dalam tu ada silakan. paling tidak pun kita gunakan yang MyLink tu lah. Itu MyLink pun okey. Maksudnya contohnya kita letak lah dekat, kita kena buat dua. Satu MyLink untuk guru, untuk mentor. Satu lagi untuk peserta. Peserta punya mungkin ada link, satu link untuk daftar kumpulan. Lepas tu link untuk hantar dokumentasi. Kan macam tu. Lepas tu ada link untuk log
pementoran, contoh lah, ni contoh je, saya tak fikir lagi nak buat lagi benda tu. Bergantung kepada semua benda tu lah. Mana yang penting-penting kita akan letak kat situ lah. So kat situ tak ada isu pasal Google Classroom tu, tetapi kita kena ada satu, bukan tak perlu pun satu akaun, maknanya mungkin saya boleh je pinjamkan, ataupun pihak MGK Terengganu pun boleh, kalau diorang ada akaun sendiri kan, akaun yang MOE sendiri ke ataupun guna e-didik ke, tak ada masalah. Kena create lah satu draft yang mana khas untuk tapak hantar projek, tapak itu, tapak inilah, semua sekadar macam tu lah. Tapi untuk borang berkaitan dengan pementoran, saya tak ada masalah, saya boleh buat. Saya boleh buatkan, tak ada masalah. Cuma sebab tinggal just nak isi sajalah. Mungkin kita boleh buat. Maksudnya untuk yang bahagian Terengganu, kita Cikgu Fakrul dengan tim Terengganu kena sediakan tapak untuk penghantaran projek dengan bahan untuk mentor. Untuk mentor. Betul. Nampak tu Dekna tu nyata dah situ tu lebih mudah guna MyLink. Okey je tak? Maksudnya okey lah tu, maksudnya bahagian kita boleh sediakan awak tu tak Cikgu Fakrul? Boleh. Okay. So maknanya di pihak Terengganu saya minta ada sediakan 2 MyLink lah. Satu MyLink tu memang untuk mentor, yang mana kandungannya yang saya nampak sekarang ni yang perlu ada adalah penyeliaan punya, maksudnya bila dia klik link tersebut, dia akan masuk dalam satu Google Form yang mana dia kena isilah form tersebut. Okey, form untuk menilai pelajar. Cuma tak apa, yang form menilai pelajar ataupun form berkaitan dengan penyeliaan mentor ni saya boleh sediakan. Nanti yang saya itu yang macam borang pemerhatian tu ke Cikgu Hasnan? Borang pemerhatian setiap peserta. Betul. Macam tu lah. Konsepnya macam tu. Lebih kurang macam tu lah kan. Okay. Cuma kalau kita nak mudahkan mentor, kita bagi skor siap-siap. Ada 1, 2, 3, 4. Kalau nak betul-betul detail, dia orang kena type lah. Pelajar peserta ni bagus kerana apa-apa. Itu terpulang lah, bergantung. Senang macam yang dalam borang pemerhatian tu lah Cikgu Hasnan. Klik-klik je. Pilih nombor je, senang kan? Pilih nombor je. Tahu-tahu dah dapat jumlah 30. Macam tu kan? Lepas tu Cikgu Hasnan yang dalam borang pemerhatian tu, macam saya di peringkat 2 dengan Kuala Terengganu hari tu masa saya buat KMPRS tu, dalam borang pemerhatian tu dekat bawah tu ada mentor tu sendiri mengesahkan, dengan ini saya mengesahkan PRS saya bernama, di bawah penyediaan saya bernama ini adalah layak untuk ditauliahkan sebagai PRS Bestari. Dia kena tanda tangan. Maksudnya sampai tahap macam tu lah. Maksud sebab dalam tempoh dia perhatikan peserta ni daripada hari pertama sampai at the end of day tu, dia boleh tengok progress yang wow lah untuk peserta dia sendiri. Macam tu. Boleh. Lepas tu macam tu ada sikit tambah lagi. Boleh, nanti share dengan Zahir supaya saya boleh orang kata apa, gabung jalinkan dengan benda tu. Macam tu lah. InsyaAllah. Boleh, Saya rasa nanti bengkel pementoran nanti mungkin kita boleh buat uji lari benda tu supaya boleh. lebih nampak lah, supaya Boleh. semua mentor-mentor kita lebih nampak. Boleh, tak ada masalah. Okey. Cikgu Khairul dah masuk. Tu, buah ada tu. Ahlan wa sahlan. Okey. Cikgu Hasnan, tadi baru Cikgu Hasnan sebut MyLink untuk mentor. Yang pertama, kita dalam tu klik ada Google Form untuk penilaian peserta. Betul. Okey, seterusnya? Tu saya perlu idea juga daripada yang lain. Perlu tak yang mungkin satu lagi link modul. Maknanya diorang kalau nak download tekan tu je, so boleh download dan boleh tengok modul yang kita punya. Kan? So hanya Dia mana yang lebih mudah, MyLink ke Google Site, Cikgu? Kalau nak yang kita klik kat telefon pun dah boleh, MyLink lah. Kalau Google Site, telefon. kalau nak Google Site kita kena sediakan Google Site tu dulu. Lepas tu kita kena masuk, maksudnya kita macam seolah-olah buka satu website lah. Tapi kalau MyLink just klik terus dia pergi kepada
direct mana yang kita nak. Macam tu. Okey, Cuma macam saya kata tadi lah, contohnya di pihak Terengganu dah siapkan drive. So dekat dalam drive tu dah siap-siap dah folder modul, folder penilaian, folder yang kita gunakan je benda tu untuk di-linkkan dalam MyLink tu. Itu je sebenarnya. So mana kalau contoh modul, bila kita klik je tu terbuka folder modul, nak download boleh, nak tu boleh, macam tu. So bahan tu dah ada maksudnya. Okey. Apa dari segi apa bahan yang untuk yang MyLink tu apa kita nak tambah, kita boleh tambah kemudian. Okey, yang mungkin buat masa sekarang kita tak terfikir lagi kan. Kadang-kadang macam bila dah kita mungkin masa kita dah buat uji lari nanti baru benda ni kena ada macam tu. Sekarang kita tak nampak lagi. Sekadar yang saya nampak modul dengan log tu je lah. Macam tu je lah. Okey. Seterusnya MyLink untuk peserta lah ni. Untuk peserta kita betul dekat MyLink guru mentor pun ada juga log untuk penyeliaan untuk penilaian dengan makluman pasal progress tadi. Ingat tak tadi yang saya tulis dekat dalam saya punya pembintangan tu? Progress yang projek. 20% tu dah siap dah apa, 40 apa dah siap. Macam itulah, sekadar kita nak tahu dah bahawa kumpulan 1 setakat 60% dah siap banyak ni. Itu je. Simple macam itulah. Tapi yang itu saya akan bagi nanti dia punya tu supaya nampak lah dia punya tu. Okey. Di bahagian peserta mungkin kita boleh letak jadual, kita mungkin letak senarai nama kumpulan, senarai ahli, kita boleh letak apa lagi? Slot-slot, contohlah kita boleh letak slot-slot yang boleh diorang tengok. Macam tu. Sebab kita kan akan gunakan YouTube channel kan. So maknanya kita boleh gunakan juga MyLink tu untuk kita direct kepada YouTube yang kita nak tu. Contohnya kalau contohnya YouTube channel tu ke mana dia orang tak perlu jauh-jauh lah cari, klik link tu terus masuk YouTube channel tu. Dia orang dah boleh tengok dah. Macam tu masuk dia. Yelah itu lagi. Lepas tu kalau kata kita nak buat borang penilaian tu sebab kita juga ke? Penilaian untuk saya cadang nak buat satu borang penilaian untuk mentor. Maknanya kita minta peserta kita tu menilai mentor tu. Bagus tak mentor tu? Dia boleh tak menjadi mentor yang bagus? Okay, katakanlah kita tak adalah kata bila dapat markah rendah tu tak bagus, tak. Maknanya bila markah rendah tu kita nak bagi, mungkin in future kita buat pula khusus pementoran untuk GBK. So dia dapat menaikkan dia punya skill dan sebagainya, macam itulah. So nampak nilai tambah dekat kedua-dua pihak, macam itulah. Sebab kita dah nilai budak. So kita nak minta budak nilai kita untuk kita tahu macam mana kita ni, okey ke tak okey. Kalau kurang, kita belajar lagi macam tu. Betul-lah. Setuju tak lah ke? Ke Gana? Tak ada masalah. Untuk menyahut pendemokrasian dalam pendidikan, okey je benda tu. Supaya dia orang pun rasa best juga kan. Tidak dia saja dinilai. Okay. Sebab kadang-kadang diorang mungkin kata cikgu ni bagus tapi kurang kurang dari segi idea, contoh kan, macam penerangan dia memang cantik, bagus tapi macam idea tu kurang sikit. Macam tu lah. So kita nampak lah mungkin mana cikgu tu dia perlu tambah baik diri dia dengan dari segi cara untuk memperbanyakkan lagi idea dalam memberikan sesuatu perkongsian. Contoh macam tu. Itu yang kita nak sebenarnya, bukannya kita nak cari, kita pun nak cari tahu juga kelemahan kita kat mana. Macam tu. Cikgu, bila ada MyLink peserta ni, dia dah boleh menggantikan classroom. Adakah katakanlah macam yang slot yang PRS Bestari tu kan yang ada ceramah 2-3 tu kan. Adakah selepas habis ceramah tu dia ada kena buat laporan ke yang dia orang kena hantar? Tak ada. Saya mencadangkan kita tak perlu buat macam tu. Sebab itu saya memperkenalkan tadi konsepnya kita
santai, ibu santai kan, didik ibu santai. Dia masa ni kita nak make sure lepas diorang tengok tu diorang contohnya diorang dah tengok yang media sihat tu kan, petang tu barulah diorang akan mula belajar untuk secara dalam Telegram. Dan Telegram dengan mentor. Dalam Telegram tu. Maknanya mentor lah berperanan yang sangat besar untuk memastikan pelajar dapat ilmu tersebut. Ilmu pasal facilitator tersebut, ilmu pasal macam mana nak keterampilan diri dan sebagainya macam tu. Okey juga Kita dah bagilah, modul ni dah ada, tinggal nak aplikasikan sahaja. Sebab yang paling besar adalah projek dia tu. Ya betul, sekarang ni memang kita fokus pada banyak yang kalau perlu ada orang kata kena ada dokumentasi pun adalah projek. Sebab kita nak tahu progress dia macam mana, bahan dia, sebab memang kalau dalam modul PRS Bestari Kebangsaan pun dia memang pemarkahan banyak pada projek dan juga dokumentasi. Serta latihan lah, yang latihan dia dibuat tu. Dan tidak ada pun sebarang markah untuk penilaian individu sebenarnya kalau ikut. Tetapi kita buat sebab itulah salah satu cara untuk kita menilai projek tu bagus ke tidak. Macam tu. Okey. Saya sebenarnya ternanti-nanti untuk kita terus sahaja susun gabungan antara fasilitator Terengganu dengan Selangor menjadikan kita satu. Boleh, saya boleh buka balik saya punya. Saya ternanti-nanti tu jadinya terus kita type terus petang ni sebab masa-masa tengah ramai kan. Ke macam mana semua versi? Boleh tak Cikgu Fakrul buat kita? Boleh. Kan? Boleh. Siapa nak dengan Cikgu Muiz? Sila. Tak kenal lah Cikgu Muiz yang mana satu. Cikgu Muiz. YouTuber tu yang masuk sama-sama didik belakang dengan Cikgu Fakrul. Ni dia ada rakaman ni dekat Didik TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, itu dah Cikgu Muiz. Ayat dia. Ada ke Cikgu Cikgu ni ada tak? Cikgu Muiz masuk sekejap je tadi. Rasanya dia ada penggambaran. Dia ada rakaman. Okay, tak apa. So macam itulah. Dia macam ni, supaya kita jimat masa, nanti senarai ni saya akan bagi kepada Cikgu Rana untuk dipahalusi. Letak je lah mana yang rasa yang okey. Lepas tu nanti Cikgu Muiz, Cikgu Hasnan. Sebab kita nak tahu semua yang fasilitator daripada Selangor, semua ni maksudnya mahir belakang koknya bahagian ICT kot. Sebab kita nak gabung jalin dengan hak yang Terengganu ni. Okey. Kalau dari segi yang tu yang saya telah saya pun cadangan saya mengurangkan segi teknikal tadi. Sebab tu GC tu saya kata tak perlu buat, kita tukar kepada MyLink. So kalau MyLink tu saya rasa semua orang boleh laksanakan lah. Macam tu. Kalau kata GC tu mungkin masih lagi ramai yang mungkin tak dapat nak kuasai dengan baik. Dia bukan macam saya lah. Kita tahu nak buat apa, nak klik apa, nak tulis macam mana kan. So saya merasakan semuanya okey. Kalau yang Selangor ni lah, kalau tengok pada tuan badannya semua hebat-hebat ni kat sini. Kalau dekat Selangor ni kan. Semuanya penggerak kepada revolusi kan. So kita rasa tak ada masalah dari segi, saya rasa dari segi contohnya dalam melaksanakan pementoran, saya rasa semua okey. Cuma mungkin kalau ada masalah pun mungkin dari segi pelaporan, itu je lah. Nak menaik ataupun nak memilih tu, itu je. Saya rasa minor. Kalau ada masalah pun kita boleh bantu lagi. Dia tak macam besar macam Google Classroom. Kalau Google Classroom tu memang banyak teknikalnya. So kalau macam sekadar ni kita dah tahu, contoh kita dah ada Google Form, macam mana kita nak tu, macam tu tak ada masalah. Tapi saya yakin untuk yang di Selangor ni memang dah biasalah bab-bab tu. Kita anggap yang bersemuka tu, macam ni lah sebenarnya kita buat dalam bentuk bersemuka. Cuma kita jadikan dia sebagai tu je. Okay, so maknanya tadi, so nanti sebenarnya nama ni saya akan bagi kepada ni lah. Okay, Cik Khairul tadi kan ada dah. Ni saya just tunjuk balik lah kepada Cik Khairul macam mana
tentatifnya. Begitu. Okay. So, Cikgu ada tak? Ada tak dalam kita punya ni? Ada, okay. So, dari segi tentatifnya tuan, beginilah dia. Kita punya tu pada hari Sabtu. Cuma ada pertanyaan daripada sahabat-sahabat tu sebab hari Sabtu tu hari Sabtu bukan cuti ke? Cuti kan? Hari Ahad. Hari Ahad dia. Hari Bulan Ahad. Oh, dia macam ni apa ni? Cikgu-cikgu saya terus jawab lah. Sebab dia daripada pagi sampai malam. Maknanya masa tu tidak tentu. Yang akan membuat pelaporan ni adalah mentor saja. Maknanya dalam grup tu sebenarnya kalau nak buat pelaporan yang MPR 3 ni pukul 2 petang pun tak ada masalah sebab kita punya link tu sentiasa buka. Kita akan sentiasa buka. Maksudnya dalam masa 2 hari tu dia akan buka. So nak bila-bila masa pun boleh je buat macam tu. Cuma itulah saya kata tadi atas kebijaksanaan mentor-mentor juga. Macam mana nak bantu buat bantu peserta-peserta yang daripada negeri-negeri yang bekerja. Macam mana? Mungkin kita dahulukan yang tengah cuti, hari Ahad tu cuti untuk buat lebih banyak sikit kerja ke macam mana. Itu atas inisiatif mentor-mentor lah. Itu yang kena ada, sebab tu kena ada perbincangan di dalam kumpulan terlebih dahulu. Sebab tu kita bagi jadual ni pun pelajar akan dapat. Jadi mereka akan fahamlah bahawa hari Ahad memang ada yang mungkin tak dapat nak komit sebab sibuk dengan PDPR. Okey, kita faham benda tu. So maksudnya mungkin yang contoh negeri-negeri lain yang mungkin bercuti, diorang akan siapkan dahululah mana yang boleh. So part-part kawan-kawan yang mungkin ada PDPR tu mungkin boleh hold kejap. Macam tu. Mungkin petang nanti baru boleh sambung. Macam itulah. Itu pandangan saya. Ini projek kumpulan kan tuan? Ya, ini yang projek kumpulan. Jadi pukul 10 pagi, contoh 10 pagi ni pelajar yang kena buat pelaporan ataupun sesi. Mentor. Mentor yang buat. Lapor kepada maksudnya kita nanti akan sediakan satu link yang mana link tu direct pada Google Form. Nanti mentor hanya isi je lah. Kita buat yang simple-simple je sebab kita just nak tahu perkembangan. Maksudnya kita letak situ nama kumpulan. Jadi yang pelaporan ni maksudnya mentor akan lapor kepada dekat Ustia. So mentor dapat maklumat daripada murid daripada Telegram lah. Maksudnya kita sekarang ni adalah fleksibel lah masa yang dilaporkan. Betul. Maintain lah. Betul. Link tu kita masukkan pukul 10 pagi. Link tu officialnya buka pukul 10 lah. Tapi nak isi tu bila? Mungkin tuan boleh catat sikit di sini pelaporannya oleh mentor. Betul. Baru ni pun masa saya bentang kepada PP Ham ni, saya kata ni murid yang kena bentang sebenarnya. Oh nak murid yang bentang? Dah saya bentang baru ni, saya kata murid, saya tak tahu kan mentor kena bentang sebenarnya. So saya kata murid. Mungkin kalau nak murid bentang kalau nak murid bentang sebenarnya saya beranggapan yang bentang murid ni dia 100% punya. Tak apa. Cuma saya nak tahu je semuanya. Okey. Maksud saya tu yang perkembangan macam ni, tuan cuma mungkin kalau data tertentu macam ni, mungkin daripada pihak lain ke pukul 10 tu murid kena buat laporan. Pukul 5 murid kena laporan. Macam tu kot. Saya pun faham macam tu sebenarnya mula-mula. Okey. Nak buat macam tu pun boleh juga tuan, tak ada masalah. Bukan tuan, maksud saya tuan buat sedikit catatan di sini. Nanti modul tu mungkin catatan di sini ke penggunaan yang pelaporan ni oleh mentor. Okey, boleh. Sebenarnya tuan yang dekat bahagian personalia tu lah sebenarnya yang menunjukkan siapa orang yang isi. Okey. Tapi tak apa, kita akan jelaskan lagi nanti. Tak ada masalah. Okey. So nanti perkembangan tu dia akan diisi oleh mentor. Okey.
supaya kita akan tahulah nanti dalam pukul 5 berapa kumpulan yang dah hampir siap, berapa kumpulan yang masih banyak lagi tak siap. Itulah tujuannya. Sebab seandainya kalau kata 60% tu masih ramai lagi, banyak lagi kumpulan yang tak siap, kita mungkin boleh fikirkan sesuatu untuk bantu mereka. Itulah maksudnya. Mungkin adakah faktor tak cukup masa ke apa ke macam itulah. Itu yang kita akan cuba bantulah. Okey. Tu je kot saya rasa dari segi yang pementoran untuk ni lah, untuk projek. So maknanya mereka boleh laksanakan projek bermula. Ya. Boleh tak nak ni apa yang Kak Ana faham? Okey. Nanti kalau tu nanti mungkin boleh rakan-rakan lain boleh. Untuk yang bahagian hari Ahad ni kan cantiklah kalau mentor yang melaporkan bukan pelajar melaporkan. Sebab bila mentor yang melaporkan maksudnya mentor tu dia follow progress kerja. Mentor lah yang banyak support peserta kita. Peserta kita laju je buat video. Entah kita yang tak pandai buat video tu. Contohnya macam tu. Okey, cuma nak guide konten dalam tu okey ke tak okey. Okey. Cumanya dalam setiap projek tu adalah based on kepada tajuk yang dah Cikgu Fakrul tunjuk tadi. Okey. 6 tajuk. 6 tajuk tu, satu tajuk kita bahagi kepada 2 kumpulan. Okey kan? Agak-agak setuju tak dengan tajuk tu? Kalau Cikgu Hasnan tengok sendiri. Okey je, cuma saya tadi nak tanya tapi terlupa. Memang kita dah siap-siap ataukanlah kumpulan 1 dengan 2 memang tajuk satu lah. Tak juga. Itu pun masih lagi kita buka untuk perbincangan. Kalau nak buat cabutan antara mentor pun boleh. Okay. Boleh je. Boleh je nak buat undian. Maknanya nanti sekarang ni kita tak tahu kita dapat tajuk apa, betul? So nanti mentor lah yang akan buat. Betul. Kemudian bila kita nak tengok progres tugasan projek oleh peserta kita ni, nak bagi dia orang rasa lebih bersemangat kan. Dan kita ada wujud satu grup Telegram, semua peserta bersama dengan Fesi dan mentor di dalam tu, dalam bawah satu bubung yang sama. Mungkinlah sambil-sambil tu cocok lah Fesi ke mentor ke, dia cocok lah hantar kumpulan ni dah siap dah ni, lepas tu tunjuk. Boleh ke macam tu? Itu sebab nak bagi naik semangat lagi tu. Lepas tu jadi cakap, tim Terengganu Kedah cuti ke weh? Bukan cuti, tengah PDPR lagi ni weh. Tak apa kita orang backup, kita minta dia orang sentiasa komunikasi dalam grup Telegram tu. Dah kita buat gitu. Boleh, ada masalah. Kalau tak rasa bersalah lah nak bagi dia orang rasa rancuk bersembang kan, sebab dia orang kan tak nak jelekit juga, cuma jelekit dalam talian. Boleh. Tak ada masalah. Nak undi tajuk tu nanti gunalah Wheel of Name. Pusing roda tu kan. Wheel of Name tu, okey. Pusing roda senang. Okay. Giliran siapa tekan roda tu, itulah dia dapat. Okey juga. Okey, saya tak ada masalah, boleh je. Janji dia memudahkan semua pihak, tak ada masalah. Okey. Seterusnya nak bincang apa lagi ya? Ini kena tunjuk kepada Cikgu dengan Cik Khairul tadi. So Cik Khairul, yang ini pula untuk hari Selasa dengan Rabu tu. Selasa dan Rabu, so nak 2 hari saja kan. So kita hari Khamis memang kita dah ada penutup lah. So jadi hari Rabu dengan Selasa pengisiannya begini. Okay. So kita ada minda sihat saja. Ini slot petang tu, sejam yang pertama petang 2 sampai 3 kita memang ada satu macam ala-ala forum lah, sembang-sembang santai begitu. Okay, dekat YouTube. Lepas tu pukul 3 barulah ada pembentangan daripada 6 kumpulan serentak, tapi dua siri lah, maksudnya daripada 2 medium lah. Mungkin pembentangan pertama kumpulan 1, 2, 3,
dalam masa yang sama juga pukul 4.56 dengan panel lain macam tu. Yang panel ni saya serahkan kepada Cikgu Fakrul lah, mungkin dia dah ada orang-orang yang nak menilai tu, macam tu. Ya. Gitulah. So kalau kata, dan juga Cikgu Fakrul juga lah yang akan decide medium untuk pembentangan tu guna apa, Google Meet ke atau ada yang lain, macam tu lah. Masa pembentangan ni kita kena ada satu macam kalau Zoom tu dia ada backup kan. So yang lain macam contoh pegawai pengarah di DPM masing-masing boleh masuk mana-mana grup. Boleh. Kalau Google Meet ni saya rasa dia dapat masuk kan. Boleh, tak ada masalah. Seperti mana yang Sabah buat pakai Zoom, jadi kami di DPN boleh masuk semua grup, jadi kami nampak lah boleh. Nanti orang Kedah dapat kita Kedah macam tu. Boleh. Saya rasa tak sesuai medium Google Meet ni kot. Okay, tak apa, tak ada masalah. Webex pun saya rasa dah boleh ada backup. Ikut mana yang ni lah, yang bersesuaian dengan ketika yang itu. Sesuai dan juga mesra. Tadi kan saya terlupa nak tanya yang di pihak Cikgu Fakrul. Tadi technical, maknanya segala benda contoh macam YouTube channel, StreamYard, semua tu kita akan gunakan channel mana ya? Yang mana satu tuan? Tak kisahlah, maksudnya macam kita punya modul macam Minda Sihat ni kan, ataupun kita punya majlis pembukaan semua tu, kita akan guna yang mana channel mana? Okey tuan, yang ni saya akan bincang dengan TVP saya. Adakah saya akan guna yang MGKK punya ataupun yang jabatan punya. Okey, kalau diluluskan untuk jabatan, saya gunakan juga untuk bahagian ICT jabatan. Kalau dah boleh guna untuk jabatan, kita akan guna jabatan. Maknanya StreamYard pun yang StreamYard berbayar ke ataupun yang free version punya? Saya rasa yang jabatan berbayar. Yang bayar jugalah, okey. Ada beza ke? Free dengan bayar? Beza. Banyak bezanya. Jauh beza. Jauh beza tu. Kalau StreamYard tak berbayar, free, logo StreamYard tu tak boleh nak ubah. Tak boleh nak ubah. Minimum peserta yang boleh masuk pun ada limit dia. Kalau berbayar tu maknanya kita nak letak logo jabatan boleh, nak letak logo PRS pun boleh. Dia bergerak berpusing-pusing. Boleh, tak masalah, banyak. Saya rasa dia jabatan berbayar kot, tak logik kalau dia jabatan free kot. Manalah tahu. Kita tahu. Kalau tak kita guna yang Cikgu Fakrul punya, Cikgu Asnan ke Cikgu Fakrul punya. Kami di peringkat Sabah tak ada masalah, bersedia sahaja. Okey, tak ada masalah. Okey, so macam itulah untuk yang lain-lain. Begitu dia punya itulah. Okey. Di bahagian refleksi keseluruhan ni pun, dia sekadar nak binding out balik semula lah dengan penilaian program. Penilaian program ni saya minta mungkin di peringkat saya rasa Terengganu kot adakah AJK-AJK-nya untuk penilaian akhir program. Iaitu pun nanti link pun kita akan masuk dekat My Link, tapi hanya dibuka pada hari terakhir. Maknanya kita akan selalu remind peserta kita dengan My Link tu lah. Maknanya My Link kita akan selalu masukkan dan forward balik dalam Telegram utama dan juga Telegram kumpulan masing-masing lah, macam tu. Okay. Yang lain tu tak ada masalah lah. So majlis perasmian penutup ke ataupun pembukaan saya serah kepada pihak jabatan lah ya. Macam tu. Okay, ada lain tak? Saya rasa setakat ini itu sajalah di pihak kami. Cuma dari segi modul, saya just tunjuk balik lah modul-modul tu. Okay, dia macam ni, untuk modul ni sebenarnya kita dah siap dah bukunya. Maksudnya tak adalah buku pun, maksudnya dokumen dalam bentuk dalam bentuk Word yang mana cikgu-cikgu boleh tengok dan juga cikgu-cikgu boleh kalau nak copy ke nak buat nak tukar dalam bentuk slide pun tak ada masalah. Tapi kita akan bagi masa bila nanti saya nak murnikan dahulu. Macam itulah. Cuma perlukan pandangan Cik Khairul.
Dari segi tu macam mana, kita nak kena bawa juga ke benda ni ke peringkat atasan juga untuk dapat pengesahan, ataupun sekadar apa yang dah ada ni kita dah boleh laksanakan? Itu je lah yang saya punya concern. Contohnya macam yang kita dah ada ni, okey tak? Kalau tak okey, perlu buat baru tak? Maksudnya macam tu. Sebab kalau nak buat baru, katalah nak buat baru, perlu masa juga untuk buat apa, untuk kita ubah dan murnikan balik. Macam tu. Dia punya tu. Kita ada macam tu. Ni contoh-contoh dia lah. Itu saya kena tanya dulu macam mana. Tanya Cik Khairul dulu. So ada soalan lain setakat ini daripada yang lain-lain? Cikgu Hasnan, ada tak nanti kita buat ice breaking group besar dulu sebelum pergi ke ice breaking kumpulan kecil? Ada. Masa orientasi tu lah. Sesi orientasi peserta. Selepas taklimat projek, kita akan serahkan kepada semua lah. Maksudnya kita akan buat ice breaking. Cuma tu lah nak tengah memikirkan kalau nak buat semua dalam medium apa. Sebab ramai tu 120 orang. Tu yang saya cadangkan, terus kepada yang kumpulan kecil terus. Macam tu. Unless kita nak perkenalkan sahaja barisan facilitator ke apa, iaitu semasa taklimat pun boleh. Tak ada masalah. Okey, Cik Khairul tadi, kebetulan. Contohnya macam yang modul yang ni kan, yang saya tengah tunjuk sekarang ni kan. So kalau ikutnya semua detail-detail tu dah ada lah, cuma perlu dibawa ke peringkat atasan lagi tak untuk pengesahan ke apa, ke macam mana? Perlu, sebab mereka nak tahu juga lapisan daripada pihak atasan lah. Macam mana? Okey. Mana saya perlu bagi slide ni ataupun macam mana? Saya dah cukup bagi slide ni dan nanti kita akan buat pembentangan kepada mereka kan. Bila tak pembentangan kepada pihak kementerian ni? Saya kalau ikut ni 16 hari tu hari tu 23 kan? Kalau ikut 23 lah. 23. Okay, saya akan tanya Cik Fauzi dulu tarikh 23 tu. Dan yang ni hantar dulu kepada dia untuk dia lihat. Dia akan hantar kepada dia untuk dilihat. Lepas tu kita akan beritahu akan buat pembentangan kepada mereka lah pada 23 bulan. Okey. Baik. 23 bulan tahun. Saya akan masukkan dalam grup nanti slide ini dan juga buku yang modul lah, maksudnya modul yang perincian-perincian dia tu nanti dalam grup. So nanti semua boleh tengok dan kongsi lah. Okey, tadi Cikgu Ana kata untuk buat ice breaking besar, mungkin kita tak sempat mereka berkenalan selama ramai-ramai kan. So saya cadangkan kita buat mereka buat resume digital. Kita akan hantar surat awal kepada mereka ni, suruh buat dalam resume 1 minit cukup lah, cukup 1 minit, 2 minit. So kita letak je dalam mailing kita dekat mailing. So pelajar buka je nanti untuk lihat rakan-rakan dia di negeri-negeri lain buat macam mana. Buat list sajalah ke video? Letak video digital, video promo lah, promo diri. Ya. Okay. Kita ada sebut tadi, ada tak ada masalah. Sebut, cuma cadangan saya supaya tak nampak kalut sangat, biar video promo diri ni diorang buat awal-awal sebelum 31 tu pun diorang dah boleh buat dah. Dan diorang sebelum kita akan buat surat tu bersama dengan surat letikan tu, apa tindakan-tindakan yang dia buat lah. Betul. Kita hantar nanti. So mungkin daripada pihak FSC boleh beritahu saya apa yang tugasan-tugasan yang awal diperlu buat oleh peserta. Kalau macam tu, kalau peserta sendiri kena buat video promo, semua mentor dengan JU pun kena buat juga, termasuk Cik Khairul. Silakan buat, hantar dalam mailing. Semua peserta boleh tengok, kenal. Jangan agak jangan nak kenal agak tu. Buat belaka. Buat lagi Hana. Buat belaka. Okey, saya nak live dulu, saya ada kerja. Jangan nak tanya banyak ni. Lepas tu, selain daripada yang video promo 1 minit tu,
Kan video promo 1 minit dia sendiri dengan mentor-mentor buat lah belaka dok. Jadi dia boleh tengok lah sikit kita ni. Dalam grup Telegram besar kita pun kita akan berkenalan juga. Kita boleh Lepas tu kalau boleh macam mana kita nak dapat peserta awal sebab kita nak masukkan sebelum 30 hari bulan tu. Okey, nama peserta dengan nombor telefon semua saya dah ada dengan saya. Okey, jadi kalau kita nak buat grup awal-awal pun surat dah sampai dengan mereka, so saya buat kan. So saya akan surat, lepas tu bila surat dah sampai ke sekolah, kita boleh tubuhkanlah pasukan tu. Grup link untuk simposium PRS kebangsaan dah ada dah pun, sebenarnya tinggal nak share link je lagi. Tinggal nak share link je. Saya share link pada Cikgu Khairul ataupun saya share link dulu dan nak pastikan semua PSC, semua JU masuk dulu, semua mentor masuk dulu dalam grup tu. Make sure semua kita masuk dulu. Lepas tu baru Cikgu Khairul share pada negeri ke apa ke, jadi peserta dia masuk ikut link tu je. Lepas tu mula ni kan nak say hi ke apa ke, nak berkenalan ke dekat situ. Macam tu ikutnya. Ataupun limit. Satu lagi di pihak saya perlukan juga senarai nama semua peserta sebab saya nak buat satu ID peserta bagi memudahkan mentor mengisi borang nanti. So tak adalah dia type semua nama peserta je, dia just guna ID je, senang. Okey, nanti saya bagi ada dalam. Okey, boleh. Nama saja pun cukup. Nama dengan selalunya apa detail yang perlukan Takut kalau ada nama yang sama je lah, itu je lah. Nama dengan sekolah kot cukup kot saya rasa. Jadi nanti dia perkenalkan diri, nama dengan ID lah, Cikgu Hasnan. Tak perlu. Itu yang ID je. Ni untuk kita je, untuk kita je. Macam diorang tu tak apalah, diorang perkenalkan nama sekolah, mungkin tingkatan berapa, apa tu ceritalah. Mungkin pasal apa harapan dia bila join PRS Bestari ni, macam tu lah. Mungkin 1-2 minit macam tu lah. Macam kita yang ID tu memang untuk kita je. Sebab saya perlukan, sebab nak mudahkan mentor, nanti mentor terpaksa type nama seorang-seorang. Okey, saya dah letak dalam Telegram. Okey, boleh, terima kasih. So nanti selain nama dengan ada ID tu pun hanya mentor je yang dapat. Peserta memang tak dapat tengok. So mana sebab kita nak mudahkan dari segi pelaporan tu je sebenarnya. Baru masuk dah senarai nama peserta. Gerah. Depan komputer boleh lah. Okay, di pihak saya itu je lah. So maknanya nanti saya akan serahkan kepada Encik Khairul slide dan juga perincian modul yang daripada yang modul untuk yang MMS ni, kod MMS ni, termasuk juga dengan detail-detail yang ini. Saya tadi ada tunjuk sikit pasal yang projek tadilah. Projek ni saya rasa kita synchronize je lah. Saya rasa memang memadai yang ini saja. Cuma kalau di pihak Encik Khairul, kalau ada yang lebih detail lagi, tak ada pun boleh kita masukkan macam itulah. Cuma saya nak tanya pandangan Encik Khairul jugalah. Macam kita buat slot minda sihat ni ada 2 slot dan kita ada letakkan seorang penceramah lah. Cuma penceramah tu boleh ke kalau kita jemput penceramah di pihak luar atau mesti warga KPM juga? Macam mana? Ataupun mesti kena guru GBK sahaja ke, orang luar tak boleh ke, macam mana? Nak tahu pandangan sebab kalau kata boleh, kita adalah beberapa calon yang kita boleh ketengahkan. Kalau tak boleh, saya minta bantuan daripada semualah untuk cadangkan nama guru yang bersesuaian dengan topik-topik tersebut. Kalau luar, bayaran dia macam mana? Okey. Saya akan tanya dulu dengan tim saya sebab kami dulu buat rasanya kita adalah kaedah untuk tak ada bayaran tu, tapi tak naklah kita janjikan tak ada tu. Kalau nanti tiba-tiba diminta pun payah pula kan. Tapi saya akan bincang dahulu dengan tu. Seandainya kalau tak ada masalah, kita tengahkanlah. Macam tu. Okey, saya tanya Cik Fauzi dulu. Adakah dia betul. KPM, orang GBK kita ataupun boleh orang luar?
So kalau dia kata boleh, saya akan maklum tuan-tuan. Okey. Boleh, tak ada masalah. Okey. So itu sajalah di pihak saya rasa. Yang lain ada tak tambahan lain? Cik Nairul. Okey. Cik Nairul, maksudnya setiap slot apa ni yang tadi nak jemput orang tu, kita jemput orang luar Melaka. Tak tahu, itulah kalau boleh daripada sekarang ni kalau ikut bajet untuk bayar kepada penceramah ni tak ada. Okey. So kalau kecuali Cikgu Hana rasa nak bagi 200 sumbangan, Cikgu Fakru 400, menang baru ni tak belanja kan. So Atal ke duit? Jadi kita kena tengok situlah. Mungkin nanti KPM pun akan kata macam tu lah. Saya rasa KPM pun akan tanya nak guna duit mana bayar. Dia akan tanya situlah kepada kita. Kita boleh dibenarkan. Sebab tu saya tanya Cikgu Asnan tadi tu. Adakah di mana pembayaran dia semua sekali macam mana? Kalau Cikgu Asnan kata free, mungkinlah kita boleh tu. Kalau dia kata ada bayar sikit, mungkin kita akan minta dengan mana-mana MKK atau itulah. Kalau tak pun Cikgu Fakru pun boleh jadi penceramah. Orang masuk TV belakang dah, Cikgu Fakru ada, Cikgu apa nama saya? Cikgu Muiz ada. Kan boleh, tak ada masalah. Itulah, cuma kita nak adalah di pihak Terengganu pun bolehlah juga kan, kita nak popular kan. Mungkin kedua-dua ceramah ni kita bagilah orang Terengganu je. Senang. Gitu. Sebab moderator dia memang daripada Selangor apa, kita Cikgu Muiz dengan Cikgu Fatihah. So kita mungkin nak mintalah penceramah dia Terengganu pula. Terengganu seorang dua untuk situ. Ataupun nanti kita tanya mungkin ada negeri lain yang boleh tolong. Betul. Daripada Selangor kita akan tarik ya. Dekat kebangsaan tak ada masalah. Boleh, tak ada masalah. Negeri-negeri lain pun boleh. Negeri lain pun boleh. Nanti kita akan hantar surat je lah. Tak ada masalah. Cuma kalau ada cadangan, mungkin boleh maklumkan pada saya lah. Boleh. Daripada negeri mana tu. Rasa saya kenal, Cikgu Fakru kenal negeri mana, boleh tahu. Kalau Cikgu Fakru nak cover dua-dua topik pun lagi bagus. Alhamdulillah. Allahu Rabbi. Dah pandang kita atas sebagai ikon. Ada Cikgu Hasnan je. Boleh cover belakang dah. Cuma Tuan Khairul, bila kita boleh start untuk gerak kerja promosi Tuan? Okey, gerak kerja promosi saya rasa gini Tuan. Kalau kita tunggu daripada BPHS surat ni saya rasa lambat, okey. So saya akan tanya Cikgu Pozi, okey, untuk lulusan dia bilakah saya boleh kita buat promosi ni kalau dia setuju, so tak ada masalah. Setakat ni Tuan, untuk hari ni sampai hari ni saya masih ada masalah sedikit bahagian kewangan ni, okey. Masih ada masalah kewangan. So tarikh kita ni pun mungkin tak fit lagi ni. Tarikh kita ni mungkin akan dianjak ke seminggu selepas tu ataupun tak. So bergantung kepada esok saya akan maklumkan kepada tuan-tuan berkenaan dengan isu ni, okey. Sebab 2 hari lah saya suruh selesaikan satu masalah saja sebenarnya. Tapi tak macam mana, kewangan kata macam ni, akaun kata macam ni, KPP kata macam ni. So esok jika setiap negeri memberi kerjasama yang bagus hari ni, insyaAllah esok saya akan dapat tarikh lah. Dan kalau negeri dapat beri semua yang saya minta esok, insyaAllah 31 bulan ni kita dapat on. Sebab tu saya pun tak berani nak hantar semua maklumat kepada Chief Fauzi lagi. Takut kita tertukar tarikh. Okay? Biar kita fit dengan kewangan, dengan akaun. So kalau akaun kata lulus, kita boleh jalankan pada 31. Okay? Setakat hari ni masih 31 Cikgu Fakru. Jikalah semua negeri memberi kerjasama kepada saya, insyaAllah esok kita tahulah 31 bulan. Okey, terima kasih Tuan. Okey, terima kasih. Boleh dah nak buat slow-slow Cikgu Fakru promosi tu, poster tu semua boleh dah. Slow-slow buat. Okey. Alright. Jangan lupa juga poster selamat datang yang ada gambar pengarah. Buat juga poster tim ni, Cikgu Hasnan ketua, buatlah macam poster apa nama Avenger ke apa ke. Avenger. Boleh ke? Boleh. Ramai-ramai yang masuk semua dah poster tu. Tak ada masalah. Kita buat.
Okey, ada apa-apa lagi? Di pihak saya dah selesai lah. Saya akan share dalam grup tu lah nanti. Saya rasa di pihak Cikgu Hasna, Cikgu Fakrul pun dah berbincang sama sendiri berkaitan dengan pengisian ke modul ke pembahagian semua dah ada. Okey, saya serahkan kepada kebijaksanaan semua. Okey. Jadi saya akan uruskan bahagian untuk pentadbiran ni dan tuan-tuan akan uruskan. Cuma yang Cikgu Fakrul, saya nak juga apakah AJK yang kita perlu, sebab saya juga akan tambah juga AJK daripada pihak jabatan. Contohnya kalau nak guna ICT, mungkin kita akan guna di SSVP ke apa ke semua sekali. Okay. So kalau kita nak boleh, saya juga akan minta dengan pengarah 2-3 orang ke boleh pergi ke SSVP ke macam mana, kita kumpul di situ. Right? Okay. Ada lagi lah 2-3 setengah awal juga Cikgu Fakrul, sebab kita mungkin akan guna juga kemudahan dan juga kepaparan daripada pihak jabatan. Okay, insyaAllah nanti saya sendkan balik. Tadi kita dah ada sedikit pembentangan lah tentang jatah kuasa. Nanti saya sendkan balik lah kepada Tuan. Okey, Okey, jika tak ada apa-apa, saya rasa itu saja daripada saya. Terima kasih kepada Cikgu Hasnan, Cikgu Fakrul dan semua tim Sabak Benam dan juga Terengganu. So, saya serahkan kembali kepada Cikgu Fakrul. Tahniah. Okay, sila Cikgu Rahana. Mengurusi majlis. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih kepada Tuan Fakrul, Tuan Khairul. Terima kasih juga kepada Cikgu Hasnan dan Cikgu Fakrul yang membentang modul untuk pemunian bersama. Kita menjadikan SETU, Selangor Terengganu serta Selangor dengan Terengganu kita. Okey, insyaAllah tindakan-tindakan seterusnya, mungkin perbincangan-perbincangan seterusnya untuk penambahbaikan diri kita sendiri sebagai mentor ni nanti kita akan buat bersama insyaAllah. Dan dipersilakan untuk semua buka kamera. Buka kamera, silakan Cikgu Rosnani, Cikgu Khairul daripada tadi, Cikgu Khairul Nizam daripada tadi lagi dia buka kamera tau. Macam dia nak cakap sesuatu je. Tak acik kan dia tak bercakap agaknya. Dia nak royak sesuatu tu. Silakan Cikgu Khairul Nizam nak dengar suara. Cikgu Kai tengah ada samping tu, tengah buat samping. Buat benda tahu. Cikgu Teha, Cikgu Nurul Huda, Cikgu Ismiha pun dari tadi bagusnya. Cikgu Sarima, Cikgu Fauzia, Kat Kedai. Cikgu Nurul Hazwani, Cikgu Mudin, Cikgu Wafah, Cikgu Siti Fatimah, siapa lagi? Cikgu Rosli, Cikgu Azimah, Cikgu Hasni, Cikgu Nur Razia, Cikgu Siti Fatimah, Cikgu Fakrul Aznan, Cikgu Nur Zuriana, Cikgu Aina Sukma, sedap nama dia. Cikgu Rosliza dan Cikgu Mila Mustafa. Saya rasa saya sebut belakang ada hari ni tau. Pegang dah. Okey, nak ambil gambar. Okey, harap-harap kerja buat kita yang terbaik. Allah permudahkan. Stay safe. Semuanya, dan sekiranya ada je cadangan-cadangan yang mantap-mantap, silakan je kemukakan di dalam grup Telegram JU kita tu kan, untuk penambahbaikan bersama, kerja buat kita yang bersama. Okey, nak tangkap gambar sekali lagi. 3, 2, 1. Okey, itu saja. Dan kita tutup dengan surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Itu saja hari ini. Alhamdulillah semua. Terima kasih semua. Minta maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah semua. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Terima kasih semua. Sama-sama kasih. Terima kasih semua. Sama-sama kasih.